Terima kasih Yang Berhormat Rompin. Saya mempersilakan Yang Berhormat Bentung. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua kerana memberi peluang kepada Bentung untuk turut serta membahaskan usul menjunjung kasih titah diraja ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar. Sebelum melanjutkan perbahasan, Bentung ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riyazuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah atas tauladan baginda yang prihatin dan berjiwa rakyat sepanjang naungannya selama 5 tahun sebelum ini. Selamat pulang tuanku ke negeri Pahang yang tercinta. Semoga tuanku sentiasa dilimpahi rahmat dan diberkati kesihatan yang berpanjangan serta terus memayungi rakyat Pahang dengan pemerintahannya. Tuan Yang Di-Pertua, Bentung ingin menjunjung kasih titah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar bahawa tugas untuk memahami dan mendalami denyut nadi rakyat bukanlah tugas Perdana Menteri seorang, akan tetapi haruslah dipimpin bersama oleh 222 orang ahli parlimen di Dewan Yang Mulia ini, sama ada pihak kerajaan ataupun pembangkang. Keutamaan untuk mengembalikan semula kegemilangan negara ini dengan memperbaiki ekonomi dan meningkatkan kebajikan sosial haruslah bermula dengan kestabilan politik yang berteraskan keadilan, tadbir urus yang baik dan kesedaran sosial tentang kemajmukan budaya dan agama. Politik adu domba, fitnah dan sentimen yang mengapi-apikan perkauman tidak sepatutnya mencemari perbuatan dasar. Tuan Yang Di-Pertua, masa depan negara ini bergantung kepada asas pendidikan kita. Dalam pada kita gairah mengejar kemajuan teknologi dalam berhadapan arus pemodenan, masih terdapat ramai pelajar yang masih tercicir literasi. Walaupun Kementerian Pendidikan mengatakan kadar keciciran murid semakin menurun, akan tetapi ini tidak menggambarkan situasi yang sebenar kerana keciciran murid yang dimaksudkan hanyalah mengambil kira murid yang bersekolah, akan tetapi yang keluar dari sekolah sebelum tamat tempoh pendidikannya. Sedangkan jika kita lihat dengan lebih mendalam, masih ramai pelajar yang masih bersekolah dan melanjutkan pelajaran ke sekolah menengah tetapi masih tidak boleh membaca ataupun membaca dengan lancar. Lambakan pelajar tidak membaca sejak dari sekolah rendah ini akan membawa permasalahan ini berterusan ke sekolah menengah dan akhirnya menatijahkan pada tahun 2022 sehingga 33,906 orang calon yang gagal mendapat sijil SPM kerana tidak lulus bahasa Melayu ataupun sejarah. Permasalahan ini ditambah lagi dengan hampir 30,000 orang pelajar yang tidak menduduki SPM pada tahun 2022. Trend ini sangat membimbangkan kerana menunjukkan peningkatan calon SPM yang tidak menduduki SPM berbanding tahun 2021, yakni sebanyak 24,941 orang. Data untuk 2023 masih belum keluar lagi kerana murid-murid baru masih lagi ataupun sudah tamat peperiksaan SPM. Tetapi Bentung menjangkakan akan berlaku peningkatan sekiranya isu ini tidak ditangani dari awal. Bentung memahami bahawa Kementerian Pendidikan telah melaksanakan pelbagai inisiatif, malah meletakkan isu keciciran murid sebagai antara 7 tonggak utama. Akan tetapi Bentung menyokong sekiranya kerajaan mengambil data yang lebih menyeluruh. Ini kerana murid yang masih tercicir walaupun masih bersekolah masih ramai lagi di luar sana. Tuan Yang Di-Pertua, Bentung ingin mengambil kesempatan ini turut menegaskan. Yang Berhormat Bentung, Parlimen minta pencerahan sikit. Sikit je. Ucap Borneo. Okey, Yang Berhormat Bentung, saya mendengar dengan teliti tadi hujah mengenai pelajar tercicir ini. Adakah Yang Berhormat Bentung setuju bahawa Kementerian Pendidikan memberi data dan statistik berapakah jumlah pelajar tercicir dan yang tidak menduduki peperiksaan SPM kepada setiap ahli parlimen supaya kita boleh mengenal pasti golongan ini, supaya kita boleh menyasari program-program kerajaan dan juga kita boleh memberi sasaran untuk memberi peluang kedua kepada golongan ini supaya kita boleh memendanikan golongan ini dalam masyarakat kita.
Apa pendapat Yang Berhormat Bentong? Terima kasih Yang Berhormat Puncak Borneo masukkan dalam ucapan saya. Saya bersetuju dengan Puncak Borneo kerana di Parlimen Bentong sendiri kami telah mengadakan satu pilot projek literasi pelajar tercicir dan di Parlimen Bentong sendiri hampir 700 pelajar tercicir daripada membaca, mengira dan sebagainya dan mereka ini sedang bersekolah daripada tahun 1 hingga tahun 6. Jadi amat perlu untuk setiap ahli parlimen mengetahui data yang lebih jelas dengan lebih lanjut, dengan lebih detail di setiap kawasan parlimen masing-masing. Bentong juga ingin mengambil kesempatan ini untuk turut menegaskan bahawa komunikasi antara agensi kerajaan haruslah ditambah baik bagi menangani masalah rakyat. Tidak sepatutnya lagi aduan-aduan rakyat ini ditolak ke sana ke sini hanya semata-mata mereka salah agensi ataupun salah jabatan. Telah banyak berlaku aduan berkenaan nombor telefon rasmi yang tidak dijawab serta aduan yang menolak mereka dari satu jabatan ke agensi yang lain. Ramai antara rakyat ini adalah mereka yang susah, ada kalanya jauh nak pergi ke pejabat-pejabat kerajaan ini, ada yang perlu ambil teksi ataupun Grab. Tetapi apabila mereka sampai ke pejabat, mereka diberitahu bahawa aduan mereka ini perlu disalurkan ke jabatan yang lain. Jadi saya kira sudah sampai masanya pihak kerajaan meningkatkan pelaksanaan dasar no wrong door polisi dengan izin. Saya difahamkan bahawa Kementerian Kerja Raya sebelum ini mengumumkan dasar yang sama tentang aduan berkenaan jalan raya. Jadi tidak mustahil sekiranya dasar ini turut diperluaskan kepada kesemua kementerian dan jabatan kerajaan kerana ia sepatutnya menjadi tanggungjawab pegawai kerajaan untuk membantu menyalurkan aduan ke tempat yang berkenaan. Ini sudah tentu memerlukan koordinasi dan kerjasama yang erat antara semua agensi kerajaan. Tuan Yang Di-Pertua, kejadian-kejadian salah laku anggota polis yang berlaku sejak kebelakangan ini benar-benar membimbangkan. Daripada kes bunuh, kes samun, kes rogol, pemerasan ugut dan sebagainya telah menyebabkan defisit kepercayaan kepada institusi polis yang bertanggungjawab melindungi rakyat daripada jenayah. Bentong difahamkan bahawa telah diperuntukkan sebanyak RM31.44 juta bagi tahun 2024 untuk program latihan untuk warga PDRM bagi meningkatkan tahap kecekapan anggota. Bentong turut memuji langkah Kementerian Dalam Negeri untuk memperkenalkan penggunaan body camera sebanyak 7,648 unit yang akan digunakan secara berperingkat dari September tahun ini sehingga Februari 2025. Bentong turut memuji tindakan Menteri untuk terus menguatkuasakan peranan IPCC yakni Suruhanjaya Bebas Tata Kelakuan Polis bagi menerima aduan, menyiasat dan mengesyorkan tindakan tertib tanpa rujukan daripada mana-mana pihak demi kepentingan awam. Izin, boleh saya mencela Bentong? Baik. Terima kasih Tuan Speaker. Bentong, saya nak tanya berkenaan dengan dua soalan. Satu pertamanya berkenaan dengan effectiveness pemantauan ataupun kerja pihak polis. Adakah Bentong bersetuju bahawa gaji rendah yang diperuntukkan untuk pihak polis terutamanya yang berpangkat constable, iaitu gaji bermula starting pay dari 1,441 saja, 1,441 ringgit dengan izin Tuan Speaker. Itu adalah gaji mula constable. Adakah Bentong setuju bahawa ini akan menyumbangkan kepada performance pihak polis dalam melaksanakan tugas-tugas mereka? Itu satu. Nombor dua, berkenaan dengan IPCC. Adakah Bentong setuju bahawa IPCC itu merupakan satu statut yang kurang berkesan dan boleh diperkasahkan seperti mana yang dicadangkan di dalam IPCMC dulu lagi? Adakah ini mungkin satu perkara yang boleh dipertimbangkan oleh pihak kerajaan? Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih Bukit Gelugur. Saya setuju bahawasanya kalau kita lihat gaji rendah seperti pagi tadi kita sudah ada sesi soal jawab mengenai gaji rendah anggota polis di mana amat penting kajian-kajian untuk menaikkan gaji anggota bawahan ini untuk dinaikkan supaya juga memberikan motivasi kepada mereka untuk menjalankan tanggungjawab mereka sebagai anggota polis yang dipercayai oleh rakyat. Dan juga mengenai IPCC yang dikatakan oleh Tasik Gelugur tadi, saya setuju dengan beliau. Mohon dimasukkan. Bukit Gelugur, mohon maaf. Seterusnya,
saya masuk kepada kawasan saya, Tuan Yang Di-Pertua. Bentong sedia maklum dengan potensi projek ECRL yang bukan sahaja dapat menyediakan sistem pengangkutan yang efisien untuk penumpang dan juga kargo. Akan tetapi ia turut melimpahkan rezeki sehingga 2.66 bilion kepada syarikat tempatan selain peluang pekerjaan kepada 5,000 orang tempatan. Oleh itu, Bentong ingin bertanya, apakah projek pembangunan industri yang turut dirancang oleh kerajaan untuk dibangunkan di dalam daerah Bentong dengan mengambil kira potensi sebagai hub eco-pelancongan dan juga pusat pengumpulan hasil pertanian dan peladangan. Mengambil kira kedudukannya yang berdekatan dengan Kuala Lumpur, cita-cita untuk menjadikan Bentong sebagai bandar satelit boleh menjadi realiti sekiranya limpahan ekonomi dari projek ECRL ini dapat dimanfaatkan. Dan pada masa yang sama, Bentong meminta agar projek penaik tarafan dan pelebaran jalan Simpang Ketari dan Simpang Sungai Marun dapat diteruskan bagi membantu mengurangkan kesesakan lalu lintasnya akan bertambah setelah siapnya projek ECRL ini kelak. Bentong sebagai kawasan eco-pelancongan perlu bersedia untuk menampung peningkatan pelancong dan juga pertambahan penduduk. Projek pengangkutan yang cekap haruslah disambut dengan pembangunan dan fasiliti yang mencukupi. Ini termasuklah keperluan menambah baik infrastruktur seperti jalan, tandas awam dan juga penyelenggaraan longkang bagi mengurangkan risiko banjir kilat. Papan tanda seperti di Janda Baik juga perlu ditambah baik agar dapat menarik lagi minat orang ramai untuk datang mengunjung ke kawasan-kawasan pelancongan ini. Selain itu, Bentong juga ingin meluahkan kekhawatiran tentang impak alam sekitar dan juga kerosakan infrastruktur yang lain sepanjang pembinaannya ECRL ini. Banyak kerosakan yang berlaku di sepanjang laluan lama Bentong KL akibat daripada projek ECRL dan ia menyukarkan dan membahayakan penduduk. Bentong meminta agar adanya pemantauan terhadap projek ini agar sebarang kerosakan jalan dapat dibaiki semula sebelum berlakunya kejadian yang tidak diingini. Tuan Yang Di-Pertua, kalau kita lihat bagi tahun sebelum berakhirnya, saya Bentong mohon untuk menambah sedikit. Bentong ingin membahas sedikit tentang RUU pendanaan politik. Bentong mewakili KRPPM IGAR pernah membangkitkan persoalan ini sebelum di Kamar Khas di sidang parlimen yang lalu berkenaan dengan public funding dengan izin atau pendanaan awam terhadap mana-mana parti politik. Selain daripada kawal selia pendanaan politik daripada sebuah entiti yang bebas, perlu juga ada inisiatif supaya mengurangkan kebergantungan parti-parti politik terhadap dana swasta atau persendirian yang boleh mempengaruhi pembuatan dasar untuk kepentingan sempit tertentu bagi sesetengah pihak dan yang tidak menguntungkan rakyat. Maka Bentong mencadangkan agar kerajaan mempertimbangkan sebuah sistem pendanaan awam melibatkan sejumlah wang yang diperuntukkan oleh kerajaan untuk diagihkan kepada parti-parti politik. Sebuah badan bebas yang akan dilaksanakan ini juga perlu mengambil kira isu pelantikan jawatankuasa yang terlibat agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan mana-mana pihak kerajaan selepas ini. Akhir sekali, Bentong juga ingin memohon agar supaya sebuah kompleks sukan dibina di Bentong. Ini kerana Bentong berpotensi untuk melahirkan ramai atlet-atlet berprestasi tinggi di dalam dan luar negara, khususnya sukan olahraga. Baru-baru ini, seorang anak muda dari Bentong yang berusia 12 tahun merupakan atlet lompat tinggi yang mewakili Malaysia dalam kejohanan Athletes West State Track and Field Championship di Perth, Australia telah menjadi johan dalam acara tersebut. Bentong turut berpotensi melahirkan atlet sukan memanah yang boleh digilap untuk mara ke peringkat yang lebih tinggi. Banyak kejohanan yang boleh dilakukan bagi mencongkir bakat anak-anak muda untuk menceburi bidang ini. Bentong berharap dengan adanya kompleks sukan Bentong yang lengkap, ia akan dapat menarik anak muda untuk menceburi bidang sukan dan menggilap bakat mereka mengikut minat masing-masing. Akhir sekali, Bentong ingin mengucapkan sempena sambutan Hari Wanita pada 8 hari bulan 3 ini. Ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Wanita kepada seluruh wanita-wanita perkasa di seluruh Malaysia ini. Dengan itu, Tuan Yang Di-Pertua, Bentong mengucapkan terima kasih sekali lagi di atas peluang perbahasan. Sebentar, Bentong. Isu keciciran masyarakat orang asli seluruh Semenanjung amat tinggi berbanding masyarakat majmuk lain di Malaysia, baik sekolah menengah atau rendah. Apa tindakan dan usaha Kementerian Pendidikan untuk mengekang fenomena ini
adakah isu ini telah dibincang dengan JAKUA. Kerangka pembangunan masyarakat orang asli, masyarakat Bumi Putra telah menetapkan salah satu prong untuk membangkitkan masyarakat orang asli ini keluar dari kepunahan kemiskinan adalah pendidikan. Dengan demikian, Yang Berhormat, boleh saya tumpang ucapan Yang Berhormat? Boleh, masukkan Baik, dalam ucapan terima saya. kasih. Tuan Yang Bertuah. Baiklah, dengan itu bentuk ucapkan terima kasih sekali lagi di atas peluang perbahasan ini. Bentuk mohon menyokong usul titah diraja ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar. Assalamualaikum. Bentuk menyokong. Saya harap pegawai-pegawai KKM ambil maklum, saya nak dengar jawapan tu nanti. Baik, berikutnya saya mempersilakan Yang Berhormat